Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita boleh jumpa pula dalam ruangan sekali hak akhir tentang kita nak mempertahankan maruah bagi ulama kita. Kerana ulama kita ni iaitu ulama yang patutlah kita mengenalkan diri dia daripada dia. Kerana banyak kelajak musuh-musuh daripada musuh Islam yang tak setuju dengan dia. Tak setuju tu bukan dalam arti kata dia itu kecek tak betul ataupun kecek tak penuh, tak. Tak setuju dengan sebab dia ni bongkarkan usul-usul yang tak betul dengan Islam. Sama ada orang Nasara, sama ada orang Syiah, orang Rawafid, sama ada orang Kuburi, sama ada orang Jahmi, sama ada orang-orang yang tak duduk di atas bantasan Islam yang betul. Dia tolong pergi buka akan usul-usul mereka. Membawa pada orang-orang semacam tu nak marah kepada dia. Maka saya pun tak ada ke mana susah. Mana kata nak royak kata kita nak kecek gapo, nak royak gapo tu hendaklah kita adil. Jangan kita nak marah ke orang siapakah kita ni tak royak kebaikan dia ataupun kita tak adil kepada dia. Beramal kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kata, "Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba wa bi'ahdillahi awfu." Mana kata apabila kita bicara masalah, hendaklah kita itu buat berlaku adil. Benda hak kata ya, kita kata ya. Benda hak kata bukan, kita kata bukan. Jangan kita tambah, jangan kita kurang. Apa hak Tuhan semai kita suruh kita buat. Maka seorang lagi dia tu, satu lagi iaitu dia tu bukan orang biasa. Ulama seluruh dunia ni orang pakar-pakar dia. Dalam maktabah-maktabah ulama tak kena setara mana pun orang tengok tilik pada kitab-kitab dia, iaitu Imam Ibn Taymiyah ni. Dan ambil daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kata, laisa min ummati, bukan daripada umatku. Mana kata bukan daripada umat aku yang aku hajar perangai, aku hajar cara mikir, aku hajar cara hidup. Man lam yujillu kabirana wa yarham saghirana. Orang tak pandai timai ataupun orang tak pandai nak guna cara duduk dengan orang tua, tak pandai nak hormat kepada orang tua, tak pandai dalam arti kata kita ni langgar lakoh pala orang tua. Bukan PA perangai hak Nabi kita hajar. Kalaulah orang tak buat pakar dengan orang tua, makna umur tua, mak pak kita pun masuklah dalam tu, makna orang lebih tua pada kita tu. Kita buat tak pakar, buat tak jadi buat belakang terhadap mereka, itu tahulah kata orang tu bukan makan cara tarbiyah daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan orang tak bersesia terhadap budak-budak. Dan tak ada apa lagi, wa ya'rif li'alimina haqqahu, dan tak tahu hak bagi orang alim, ulama. Apabila kita benci pada ulama ni, kita maki jijak sampai ke tanah ketujuh. Kalau kita kena, kalau kita setuju, kita akak sampai ke langit ketujuh. Tu tak kena cara lagu tu. Kita tak setuju, kita jangan cabutlah pangkat dia daripada diri dia. Kita tak kena, janganlah siapakah kita pergi buat benda-benda hak lebih. Tak boleh. Tu dia.
Maka soalan ni banyaklah yang dihantar mari setengah-setengah daripada murid-murid saya ni, suruh mari jawab sikit di atas orang duk tuduh terhadap Ibn Taymiyah ni. Kata ada seorang daripada orang Taning juga, pakai subai juga, besar juga, hidup kecek di Malaysia. Orang pun tak ada tua mana ngaji Mesir. Kita berbunyi lah, tapi kita tak ada kenal dengan cara syaksi dia tu. Tapi dia mabuk berdoa demo ni. Dia pesing kata duk dengar mari daripada orang duk kecek mari tu, dengan khibrah saya ada tu. Jadi duk mabuk dengan perkataan Saqaf. Hasan Saqaf tu lah. Hak baik molek dengan Said Fudah dulu tu. Masuk konak nak tay Ibn Taymiyah tu. Akhir-akhir tu jadi balah di antara dua tu. Kerana Saqaf tu jadi moyo balik Mu'tazilah dan akadnya manhaj Syiah. Dalam nak bawakan Islam hak pahamnya dia tu membawa dah Said Fudah orang mutakallim ni, dia tak setujulah. Maka jadi balah besar lah. Siapa dalam muntada hak dia tu, dalam website hak dia tu apabila kita tengok tu tak boleh sebut lah nama-nama Saqaf. Saqaf ni jadi pendapat dia tu orang hak tak kenal kepada Alkitab was Sunnah ataupun orang salah lah kecek mudah-mudahnya. Ya ada satu buku nama kitab Sahih Syarah Tahawiyah di atas fikrah Ahlul Bait. Ahlul Bait situ makna fikrah puak dia lah. Fikrah panggil kata puak moyo pada Rafidhi. Tu dia tak dengar siapa demo ni. Maka kitab tu bagi orang hak pesing kata duk cemburu ataupun duk berasa dendam dah dengan orang nak bawa manhaj kitabillah was sunnah ni, akad manhaj tu naik tu. Yang dituduh kata mereka itu adalah buat baru lah, kaum muda lah, gapo lah, wahabi lah, kata gila. Dia duk baca kitab tu. Tak ada dah lah nak jenguk hak lain gapo tu. Sampai ke rumah dulu kita tu. Rumah kita dulu tu. Tuan guru, iaitu Tok Guru besar lah, iaitu Syekh Abdul Qadir Mandili ni, terjemuh lah kitab At-Tahawiyah tu. Mata Tahawiyah tu kena dengan kitab Frisai tempat kita tu. Mari puak-puak Saqaf ni siapa royak atau kitab Frisai ni, Syekh Qadir ni tulis mari kata kena paksa di kerajaan nak bawa manhaj salah ni, dikenalkan kerajaan Salafiyah tu, paksa so tulis. Syekh Qadir tak nak tulis lagu tu kali. Itu adalah bahawa Melaka tu. Kerana Syekh Ahmad anak Syekh Qadir sendiri pun tegak di atas manhaj ayah dia tu dulu juga. Baiklah, tak apalah. Itu adalah Tok Guru hak pesing kata baca sebelah tu ya jadi gitulah. Kita tak kena buat pelik gapo dengan dia. Dia tanya mari tu, dia duk kata mari tu, anak murid saya tulis mari kata di sini, dia kata gana soalan pertama, dia kata bolehkah saya hendak akad Ibn Taymiyah sebagai Syekhul Islam? Maka jawablah Tok Baba tu, dia kata panggil Ibn Taymiyah Syekhul Islam tu bid'ah dalalah, dia kata. Kenapa? Ilaknya kerana Syekhul Islam tidak ada pada zaman salah, dia kata. Tu. Dan perkara yang tidak dikerja oleh orang salah dan Nabi SAW, iaitu bid'ah. Lepas tu pangkat Syekhul Islam ni sesuai dengan Nabi seorang, orang lain tak boleh. Banyak perkara lah duk tulis mari tu. Lepas tu lagu mana ni kena kedak ni kata kita panggil Syekhul Islam kepada Ibn Taymiyah ni bid'ah dalalah ni, sebagaimana Tok Baba ni kata sungguh kedak. Belum pada kita nak pergi tu nak jawab tu. Iaitu kita kena faham dulu gapo makna Syekhul Islam. Tu. Syekhul Islam ni makna kata seorang alim yang ada di satu bumi mana di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, yang cukup lengkap daripada alat-alat pengajian dia tu. Mana kata reti lurah, reti tafsir, reti fiqh, reti usul fiqh ataupun usuluddin, reti masalah tasawuf, dan dia tahu qadar diri dia, kata dia itu tak maksum, tak selamat daripada salah dan silap. Tu. Dan dia pula dakwa, tak ada dakwa kata dia tu ilmu dia tu mengetahui belaka. Tu.
Maka orang pesen tu ulama kita kata orang yang boleh kita itlaq panggil dia tu Syekhul Islam. Makna kata guru kepada orang-orang Islam. Salah kan kita royak atau guru kepada orang-orang Islam? Tak ada salah. Kita kata ni guru hok dok ngajar anak kita ni, guru dok ngajar kanak-kanak Islam ni. Sama ada guru dok tadika, guru dok mas sekolah di pondok di mana. Tak ada gapo. Tu pada asal pada kita nak guna kata Syekhul Islam, guru pada orang Islam. Lepas tu muskilahnya, lagi royak kata kita panggil Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni, orang kata bid'ah dalalah. Saya nampak tengok ni, dia ni sebagaimana kata tadi lah, makna kata jadi termakai berdoa dengan perkataan sakaf tu. Siapa kata celak-celak, mata tu hewi dua. Tapi buka bawah-bawah, tak ada tengok dak ke atas hak lain tu. Sakah lah orang mula-mula sebab dia dakwa. Kata dia ni lebih alim daripada Ibn Taymiyah ni 20 ganda. Tapi saya duk ngaji di Azhar di mana ni belum daripada ulama-ulama kerajaan hak pegang baru-baru ni makna kata hak dulu tu duk nampaknya qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tak ada lagi lah perkataan qala Syekhul Islam Sakah tu, tak ada. Bahkan Sakah tu ulama Azhar jejak pas tanah pula. Sebab apa? Sebab duk nafi kata Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nak tengok di akhirat esok. Dia kata kena tunggu Tuhan pada hari akhirat esok. Tunggu congok. Kita tunggu ni supaya benda-benda tu nak datang. Benda hak tak datang kita tunggu pedah gaponya. Ni makna kata orang guna akal kelajak orang panggil. Tapi saya tahu kata dia kata tak boleh panggil Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni Syekhul Islam jadi bid'ah sebab Ibn Taymiyah ni larang masalah buat bid'ah dalam agama. Dia ada cacuk lah di antara perkara yang ibadat dengan adab. Jadi orang panggil Syekhul Islam tu Ibn Taymiyah tu dengan Syekhul Islam min babil adab. Orang panggil dengan cara adab, bukan ibadat. Mana kalau kita tak panggil Syekhul Islam, pun tak ada dosa gapo. Kita panggil Syekhul Islam pun tak berdosa gapo. Orang panggil ba'da panggil. Pas ba'da ni nak gi royak atau bid'atun dalalah. Nabi tak kerja, orang salah tak kerja. Di atas pendapat dia lah. Tak kena sangat jawab lagu tu. Murajaah lah katik. Tok baba tu. Dan. Baik. Dan kita kata nak royak kata Syekhul Islam ni tidak ada zaman salah. Kita kata tak betul juga. Sebab apa? Sebab kalaulah kita ni orang duk mengaji hadis duk bergapo ni, duk itilak kitab-kitab rijal ni. Seorang nama rawi daripada rawi kitab Kutubus Sittah. Bukhari pun ambil hadis pada dia, Muslim pun ambil, Abu Daud pun ambil, Nasai pun ambil, Ibn Majah pun ambil, Tirmizi pun ambil. Pakai ambil belakang dia nenek orang tokoh-tokoh ni. Tu ibu semua tu. Nama Ahmad anak pada Abdullah Yarbu'i. Ahmad anak pada Abdullah Yarbu'i yang beranak pada tahun 133, wafat pada tahun 227 di negeri Kufah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani terjemah dia ni di dalam kitab Takribit Tahzib iaitu Rijal Kutubus Sittah. Katakan Ibn Hajar katakan thiqatun hafiz. Dia orang siqah lagi hafiz. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam Zahabi nakal perkataan ini dalam kitab Kashif dia kata qala Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahmad Ibn Hanbal kata li rajul, seorang bagi anak murid dia lah. Anak murid mai tanya Imam Ahmad, kata Imam, kita ni nak boleh terima ke tak hadis daripada Abdullah itu Ahmad Ibn Abdullah Yarbu'i ni? Imam Ahmad kata ukhruj ila Ahmad Ibn Yunus, iaitu tok dia Yunus tu. Fa innahu Syekhul Islam. Imam Ahmad panggil Ahmad Yarbu'i kata mana? Syekhul Islam. Imam Ahmad orang salah tak? Orang salah. Ahmad Yarbu'i ni orang salah tak? Orang salah. Ni Imam Ahmad guna Syekhul Islam tak ada mana. Zaman salah ada ni guna Syekhul Islam. Kalau gitu tak ada jadi bid'ah gapo dak. Bahkan orang hak cuca Ibn Taymiyah atau tak boleh panggil Syekhul Islam hak tu lah. Hak wak orang panggil kata wak kaca, wak fasad di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala dan orang panggil kata senarai bagi ulama kita.
Dan bukan sore. Kata ulama-ulama kita itlaq Syekhul Islam zaman salah. Abul Walid At-Tayalisi. Masyhur dia ni muhaddis juga. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Koyak kata dia ni adalah Syekhul Islam juga. Tak ada gapo guna. Dan Imam Zahabi rahimahullah ta'ala dalam Siyar A'lamin Nubala itlaq di atas Abdullah ibn Mubarak kata Syekhul Islam. Tak ada masalah. Imam Ahmad pun sebut dalam lain daripada tu. Dan riwayat warik mari orang zaman tu iaitu zaman Ali ibn Abi Talib itlaq di atas Abu Bakar dan Umar kata dua-dua orang ni adalah Syekhul Islam. Itlaq mari. Tak ada masalah. Mana kata zaman salah tu adalah orang itlaq hijau guna kata lafaz Syekhul Islam. Maka tak jadi bid'ah apalah. Tak jadi bid'ah gapo nah. Dasar lagi kata pangkat Syekhul Islam sesuai dengan Nabi SAW sahaja. Memang ulama kita ni tak ada syak kata Nabi lah orang panggil kata orang yang mengajarkan umat manusia. Memang hak tu tak ada jadi salah gapo. Tetapi siapa yang makan saka Nabi? Kalau kita tanya, orang yang makan saka Nabi iaitu para ulama. Dan tidak syak kata Ibn Taymiyah ni salah seorang daripada ulama Islam. Maka dia masuk dalam kata innal ulama hum warasatul anbiya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama yuwarrisu al-ilm. Nabi SAW selepas pada dia wafat, dia tak ada tinggal harta dinar ataupun dirham dak, tapi dia tinggal apa? Tinggal ilmu. Tapi dia yang mengambil ilmu. Nabi dia kata ulama-ulama tadi. Maka ulama tadi sahlah kita nak itlaq kata dia ni guru pada orang Islam, tak ada salah gapo Nabi pun tak ada murid, tak ada marah gapo tu. Nah, tu adalah soalan yang mula-mula tu tak ada gapo nah. Selesai dengan masalah tu. Makna kata salah itlaq hija lafaz Syekhul Islam dan Syekhul Islam kita itlaq kepada Ibn Taymiyah tak jadi bid'ah. Pasal apa kata hak itlaq panggil Ibn Taymiyah ni jadi Syekhul Islam? Takutkah kita yang panggil Syekhul Islam? Ada ramai di kalangan a'immah-a'immah kita. Kita tak kena pergi kepada orang lain. Kita ambil ulama-ulama hak tepat tu pakat terima belaka. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala dalam Tabaqat Al-Huffaz. Imam Suyuti panggil Imam Ibn Taymiyah Syekhul Islam. Imam Az-Zabidi rahimahullah ta'ala syarah bagi Ihya Ulumuddin Ittihafus Sadah. Panggil Ibn Taymiyah dua tiga tepat hak saya ittilaq mari dengan Syekhul Islam. Kita nak kata Imam As-Suyuti dan Imam Az-Zabidi ni tak reti dalam masalah. Dia ni orang salah cerak-cerak pergi itlaq kata Syekhul Islam. Wasa tak tergamuk nak kata tu. Nah, wasa tak tergamuk nak kata. Tetapi orang yang pasti tak seterima kebenaran ni, tak ada arah lah tu. Tak ada arah nak buat gana lah tu. Surah Tuhan lah. Tapi ingatlah, takut ke Tuhan ratik, jangan sedap mulut sangat. Duit boleh penuh kocek pun, kita kena takut ke Tuhan ratik. Buat kerja dengan cara halal. Jangan kita memaki hamun terhadap ulama' walaupun kita tak setuju dengan mereka. Tak ada, kalau anta ni nak beragama tak pakai Ibn Taymiyah pun tak ada gapo. Tapi hak tak kenanya kita lagi maki kata dia ni bukan Syekhul Islam, bukan ulama dia ni sesat dia tu gitu. Hak tu ya kita tak boleh nak dengar. Jadi Imam Ibn Hajar Asqalani panggil Syekhul Islam, Imam Suyuti panggil Syekhul Islam, Imam Az-Zabidi panggil Syekhul Islam. Apa nak gapo lagi? Hatta Imam gapo seorang lagi Imam Asy-Sya'rani. Sya'rani ni tak ada dah lah. Mau kita ni akak panggil Syekhul Islam bagi Imam Ibn Taymiyah. Bagi kitab Lataif, bagi dalam kitab Lataif Al-Minan. Dia panggil Syekhul Islam. Salah gaponya? Para imam kita Mulla Al-Qari dan lain-lain daripada tu itlaq kata Ibn Taymiyah adalah Syekhul Islam. Maka kita ni orang datang ke Ahmadiyah ni turutlah jenjak langkah yang dipanggilkan oleh ulama-ulama kita, tak ada masalah. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua dia kata, adakah Abu Ismail Al-Harawi Syekhul Mujassim? Sebab dia dengar Tuan Baba kata Abu Ismail Al-Harawi adalah Syekhul Mujassim, bukan Syekhul Islam.
Ah, jadi payah belaka ni dah. Jadi kata orang kita ni, cara kita nak tahu kata orang panggil orang lagu mana. Dalam Islam kita ni orang panggil kata ulama tu orang panggil ada senarai hidup dia. Senarai hidup dia beranak di mana, karya kitab berapa buku, hidup pada dia lagu mana, catat dalam agama kita ni ada. Bukan seperti agama lain. Makna kata ulama semua hak kita dengar di telinga tadi tu ada senarai dapur dia belakang. Mitabian ban bahasa Sia panggil. Anak siapa, guru dengan siapa, keturunan mana ada belakang. Baik, Imam Abu Ismail Al-Harawi ni Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala, kita ambil seorang daripada tokoh kita, iaitu Imam Az-Zahabi. Sebut dia dalam kitab Tabaqat Al-Huffaz. Tabaqat Huffaz. Dia menisbahkan ataupun panggilkan Imam Al-Harawi ni dengan Syekhul Islam Al-Hafiz Az-Zahid Al-Imam. Imam Zahabi ni kalau dalam masalah tarikh ni tak ada siapa boleh tindih. Hebat dan tegak dia pada masalah tarikh. Tak ada jadi glitch manalah kalau dia royak masalah tarikh. Walaupun kita tak dakwa kata dia itu sunyi daripada salah, tak. Nah, dia nakal mari hak saya didapati tu, dia kata dalam kitab Tazkiratul Huffaz tu, ada anak murid bagi Imam Al-Harawi ni, Abu Ismail ni, dia ni qurra. Imam Suyuti terjemuh di dalam kitab Tabaqatul Huffaz, wa wasafahu, dan Imam Suyuti pun nisbah ataupun sifat dia ni sebagai Syekhul Islam. Ad-Dawudi dalam Tabaqatul Mufassirin pun royak kata dia itu adalah tokoh dalam masalah qiraatul Quran. Tapi Sakaf royak kata dia ni Syekhul Mujassim kafir. Hukum kata kafir nah, bukan biasa main. Tu dia Sakaf royak. Baik. Salah hari tu, satu hari tu anak murid dia nama Abul Waqt Abdul Awwal. Gi di Naisabur, Imam Al-Zahabi cerita mari, dia masuk di atas Abil Ma'ali Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini lah. Maka Imam Juwaini tanya, morning mari di mana? Dia kata aku ni anak murid bagi Abu Ismail Al-Harawi. Imam Al-Juwaini kata rahimallahu hadzal imam. Merahmati oleh Allah Subhanahu wa taala akan imam. Maka anak murid dia ni nama Abu Waqt Abdul Awwal ni dia duk dengar dah dia duk maki tok guru dia. Duk maki tok guru dia sebab gapo dia duk nak murid sangat dia ni. Kalau kita pergi tengok dalam Syazaratiz Zahab, dia ni adalah jadi syaukah, jadi duri bagi Al-Jahmiyah. Orang hak nafi sifat Tuhan, nama-nama Tuhan. Mana kata orang pesel-pesel tu nak marah sangatlah kepada dia ni. Sampai kawaklah angkara berapa kali repot kepada raja, kata dia ni orang tak molek sampai kena catah kok demo tipu 2 3 4 5 kali, tapi Tuhan selamatkan dia. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala janji kata innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Tuhan akan difak terhadap siapa? Orang-orang yang beriman, terutama para ulama ni. Maka anak murid dia Abu Waqt Abdul Awwal tu, dia kata, mau dengar tak ni hak Imam Al-Juwaini kata merahmati akan tok guru kita ni? Fuak anak murid dia kata dengar belaka. Kalau kita mau tak usah dengar lah, fuak menate-menate haduk supah dia tu, tak usah dengar lah. Wa iyyaka was-sama' man sabba hadzal imam minal an'am, dia kata. Jaga-jagalah kita dengar orang duk maki hamun terhadap Imam Abu Ismail Al-Harawi ni daripada binatang ternak ke, dia kata. Nisbah. Tu perkataan, bukan perkataan saya, perkataan dia. Maka Syekhul Abu Ismail Al-Harawi ni bukanlah Syekhul Mujassim sebagaimana dakwah Sakaf dan anak murid dia tak ada bukan gitu. Nah. Soalan yang ketiga, dia katakan apa pula ni? Dia kata, adakah Ibnu Taimiyah orang yang sesat?
Sungguhkah tidak boleh panggil Ibn Taymiyah Syekhul Islam? Tak boleh panggil, tak ada gapo. Dia bukan Syekhul Islam bagi kita, ya kata. Bagi kita dia puak-puak sakaf lah. Dia Syekhul Islam bagi Mujassim. Bagi Mujassim. Tak ada. Ya nak boleh panggil sesak tak sesak ni kita kena pergi tengok kepada usul hak yang letak. Usul hak yang letak. Mana kata masalah kita panggil kata khawarij ni orang sesak sebab ia ada usul dia. Cara faham agama dia tu ia faham dengan cara dia. Ia tak ada orang panggil kata pakar cara orang Islam lain, orang Islam seluruh, Sunni seluruh, ahli sunnah seluruh faham tu tak. Ya buat orang panggil kata usul dia. Faham cara dia. Jahmiyah ada usul dia. Apa nama Al-Murji'ah ada usul dia, Mu'tazilah ada usul dia, Syiah ada usul dia. Lepas tu hak dia dapat Imam Ibn Taymiyah hak kita baca di atas usul hak yang letak dulu nunu. Adakah mukhalafah dengan usul Islam? Salah satu daripada mana-mana? Dia percaya apa hak Tuhan raya. Dia pakai hadis sama ada ahad ataupun mutawatir pada masalah agama. Dia takdimkan, mendahului akan Alkitab, akan Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana? Itu bukan usul sesat. Adalah usul yang betul. Bagaimana nak kata dia tu orang sesat? Tak, bukan orang sesat. Orang sesat ni makna kata orang yang letak usul yang sesat, kamar dia berjalan di atas usul tu. Baru dipanggil kata orang tu orang sesat. Kalau lah orang tak ada tak usul pasal sesat-sesat, kamar dia pun tak mengajak pada usul hak sesat, bagaimana kita nak hukum kata dia sesat? Sesat tak sesat ni kita hukum di atas timbangnya syarak. Quran kata gano, Nabi kata gano, sahabat pahalah mana. Barulah kita keluar tubik daripada apa yang dakwa-dakwai tadi itu. Itu soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, adakah sungguh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala banyak penipu? Allahu Akbar. Sungguh kau ia tanya mai kata Ibn Taymiyah tu banyak penipu. Penipu ni makna kata kecek bahaung, kecek mudah-mudah. Kecek uslub dia tu, cara guna bahasa dia tu nampaknya sukar lah sikit, kasar lah sikit. Banyak menipu ni makna kata bukan Tok Nujung ni. Tok Nujung tu hingga juga kalau buh banyak penipu. Ni buh kata seorang ulama imam dengan tidak syak dah kata dia ni ulama. Royak kata penipu. Gapo kata? Penipu gapo tengok nah. Dia kata antaranya katakan ijmu' orang salah kata Allah Ta'ala itu ada had. Makna kata ia kata Ibn Taymiyah tu tipu. Tipu gapo katanya? Tipu kata girayak kata ijmu' orang salah kata Allah Ta'ala ini ada had. Had ni makna gapo? Kecek mudah-mudah bahasa kita ni, had ni makna gapo? Had ni makna sakat teh. Had ni makna sakat teh. Girayak kata Tuhan ada sakat teh. Tak leh lah. Kalau kita dengar sekaligus tu nampak nak kena lah. Tapi hak yang benarnya kita kena pergi tengok kepada murak hak yang cakap tu yang nak gapo. Kita duk hajar orang kan hak orang duk pro Ibnu Arabi tu. Ibnu Arabi At-Tai tu lah. Tu yang kita bagi fusul tu. Futuhat Makkiyah tu. Kita kata tu guru hak pesen pro pesen tu. Hai kita tak leh kena pergi dengar murak ya. Jangan kita pergi hukum dengan bahasa kita. Kalau kita pakai kaedah itu dengan Ibn Taymiyah kata salah gaponya, tak ada salah. Kita kata Ibn Taymiyah kata Tuhan tu ada had. Baik. Kalau kita apa maksud di sisi dia? Tu kita kena tanya pula. Jadi mula-mula sekali nak kecek nak jelas jadi masalah begini ni. Jadi puncanya daripada orang Jahmiyah asal. Jamin nung lagi bukan jamin kita jaga jamin Abdullah Ibnul Mubarak yang wafat pada tahun 181 nung lagi. Jahmiyah royak kata Tuhan tu ada fi kulli makan. Tu tubik mari. Mana kata Tuhan kita ni di mana tepat dalam alam ni yang ada belaka. Bizatihi lah bukan ilmihi dengan zat dia tu. Di mana-mana tak ada belaka. Kalau orang tua kita dulu dah kata wah purung pada Tuhan. Maka jadi
ulama zaman tu untuk nak menolakkan fahaman ni, ya ayat kata dak, Tuhan tu suku, makhluk tu suku. Mana tu Tuhan tu ada hak sakat te Tuhan, hak kita sakat te kita. Makna kata makhluk suku, kita suku. Adakah salah kita kecek lagu tu? Makna kata, kalau makna had itu, makna kata kita tahu kata bentuk Tuhan tu lagu mana, Ibn Taymiyah tak kata lagu tu. Tapi Ibn Taymiyah ayat kata Tuhan itu ada sakat te dia. Makna kata Tuhan itu bukan makhluk. Salah tak kecek lagu tu? Tuhan benar ada dua kita ayat dah tadi. Makna kata Tuhan ada cara dia. Makna kata kita bukan Tuhan, Tuhan tu bukan kita. Makna ada sakat te di antara makhluk dengan Tuhan. Tak ada salah gapo kalau kata had makna tu. Tapi ia tak kata sama sekali kata had itu maknanya kita reti kata Tuhan tu betul ke dia lagu mana. Kalau gitu, kalau makna had, makna Tuhan tu suku, kita tu suku, hak ni ijma' sungguh salah. Mana bahaunya, mana menipunya, tak ada tipu. Kau demo etika kata demo tu Tuhan, Tuhan tu demo. Demo etika lagu tu dak. Bawah meja hak demo dak ni, wah purung hak demo dak berjalan, hak demo dak tengok ni, wah selipar hak demo dak berjalan ni ada Tuhan. Dengan zat kau lagu mana? Kalau demo kata lagu tu sesuai. Tapi barangkali demo tak kata lagu tu. Nah, sebab demo pun etika tu Tuhan tu suku, makhluk tu suku. Baik. Dan juga pula dia kata Ibn Taymiyah menipu kata kerana tidak ada salah yang menafikan jisim bagi Allah. Tidak ada salah yang menafikan jisim bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah jisim ni kita kena buat kaji je. Dia mula-mula kecek dengan kata Allah Taala itu berjisim. Hak tu kita kena tanya. Apabila kita tahu situ mudah kita nak ukar. Kalaulah kita baca di dalam kitab-kitab Imam Asy'ari sendiri di dalam Maqalat Al-Islamiyyin dan Al-Farqu Bainal Firaq bagi Abdul Qahir Al-Baghdadi ataupun dalam kitab kitab apa lagi iaitu kitab terjemuh bagi rijal iaitu Lisan Al-Mizan bagi Imam Ibn Hajar. Didapati kata orang yang mula-mula bercakap kata Allah Subhanahu wa taala itu berjisim siapa? Hisham Ibn Hakam Al-Kufi. Hisham anak pada Hakam orang Kufah. Rafidhi orang Syiah. Hak yang maki hamum terhadap sahabat yang tuduh terhadap maruah mak kita iaitu Aisyah. Maka didapati saya pergi tengok belak, tengok mari kata Hisham Ibn Hakam Al-Kufi tadi ni di dalam kitab Hak Saqaf tu, iaitu dalam kitab Sahih At-Tahawiyah dia tu, dia difak sehabis-habis difak. Mempertahai sehabis-habis mempertahai. Kata Hisham ni bukan. Hisham tu orang molek. Hisham ni tak ada kata Tuhan tu jisim dak. Kita nak percaya Saqaf kah kita nak percaya Imam Abu Hasan Asy'ari? Kita nak percaya Saqaf kah kita nak percaya Abdul Qahir Al-Baghdadi? Kita nak percaya Saqaf kah kita nak percaya siapa? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Orang yang mula-mula bercakap iaitu Hisham Ibn Hakam Al-Kufi. Ya ni orang korong mana? Ya ni orang korong katanya iaitu duk sekitar korong yang kedua daripada kurun al-Islam, hijrah kita, kurun yang kedua. Kerana kata setengah daripada ulama dia ni dengan masa Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq meninggal kalau tak silap saya tahun 148. Ia tu desain, bukan desain makna kata dead jumpa sezame. Walaupun dia tu akhir sikit Hisham ni. Maka Imam Ibn Taymiyah kata, kalau kata sungguhlah, tapi kalau hak saya duk tengok itilak mari dalam buku-buku dia tu, Ibn Taymiyah kata lafzul jism itsbatun wa nafyun kilahuma bid'atun. Lafaz jisim itsbat ataupun kita nafi, dua-dua ni bid'ah laka dalam agama. Hak apa? Sebab tidak ada asal. Maka dia kata tidak ada salah yang menafikan jisim bagi Allah. Memang kalaulah salaf, makna kata belum daripada Hisham Ibn Hakam ni bercakap, makna tak ada siapa dia kenal. Gapo makna jisim? Itlaq di atas Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Itu adalah jawapan yang kedua. Dan kalaulah demo royak kata Ibnu Taimiyah ni dok mengajak orang kepada jisim. Sebab tu ya nafi kata Allah Subhanahu, ya nafi lafaz jisim tu. Kita kata dak. Sebab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala depan daripada kitab Raddul Wafir ala man za'ama anna man samma Syekh al-Islam anna man samma Ibnu Taimiyah Syekh al-Islam kafir tadi bagi Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi tu takriz bagi dia yang katakan wa hadhihi isyarat klik pada tulisan bagi Ibnu Taimiyah tasanifuhu tafihatun birraddi ala man yaqul bitajsim. Penuh dalam kitab-kitab Ibnu Taimiyah ni nak tolakkan pendapat mujassim. Nak tolak pendapat tu. Hatta katanya Imam Syekh iaitu Ramadan Buti alaihi rahmatullah, dia kata aku bacakan kitab-kitab Ibnu Taimiyah tak didapati kata Ibnu Taimiyah tu mengajak orang kepada tajsimkan akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkataan Syekh Buti ni dikritikkan oleh Saqaf, anak murid hak biasa tak taat pada tok guru. Dia kata Syekh Buti ni baca tak habis. Kazalik seperti Fudah Pusupatu juga. Karena dua-dua ni min madrasah al-mutakallimin al-ghulu. Kalau ia puak mereka ini kalau kecek 2 je apa tak ada sepatah pun ayat Quran. Saya dengar hari tu 19 minit duk bahas tu sepatah pun tak ada ayat tu Kecek kita kata gitu, kita kata gini, kita kata gitu, kita kata gini. Seolah kata kita ni gelebihi di atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah al-jism maka Ibnu Taimiyah tak ada mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala nak ayat Tuhan tu berjisim. Baik. Yang seterusnya dia kata lagi kata ittifaq. Dia tuduh Ibnu Taimiyah kata ittifaq orang salah kata Allah itu qadim. Apa makna Allah itu qadim? Kalau kita tanya Tok Baba tu dia kata gapo hak kamu maksud kata Allah itu qadim? Mana kata Allah ini jadi sendiri bukan Tuhan jadi. Maksud tu kok? Ke maksud mana? Sebab qadim ni mana sedia kala. Mana kata kalau sedia kala pehar daripada perkataan ni mana kata Allah ni Tuhan tak jadi. Tak gitu ke? Kalaulah kita fardu di atas kata Allah itu qadim, mana tak ada Tuhan jadi, itu bohong. Tak betul. Ibnu Taimiyah tak ada kata lagu tu. Ibnu Taimiyah kata dalam Majmu' al-Fatawa, dia kata wa kullu ma siwahu makhluqun lahu. Semua perkara yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala makhluk bagi Tuhan. Maksudnya Allah. Sebab kita tahu dia kata Allah ni benda yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadisat anhu, baru. Mana kata baru? Ada. Dulu tak ada, baru ada. Bagaimana nak ayat kata Ibnu Taimiyah dakwa atau orang salah ni ittifaq kata Allah itu qadim. Ini orang panggil bohong belaka. Ingat nah, jangan kita bohong lagu ni wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Ingat molek kita akan jumpa satu hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila. Makna kata jangan kita akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang tertentu. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ingat molek. Berhenti dulu puak ni puak tuduh pada ulama. Berhenti dulu aku nak tanya sendiri. Ingat molek hari tu. Orang duk kata perkataan lagu ni ingat molek. Tambih molek. Ittaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Baik. Dan kata lagi banyak sangat ni. Soalan yang kelima dia kata Ibnu Taimiyah dalam kitab dia kata Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan kaki, bersifat dengan tangan, bergerak berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Baik. Masalah sifat al-ikhbariyah kita ayat tadi tu, kata Allah Subhanahu wa taala letakkan kaki dia di atas neraka. Maka neraka kata cukup. Maka Ibnu Taimiyah sebut di dalam kitab dia kata Allah Subhanahu wa taala ayat kata dia letakkan kaki. Ibnu Taimiyah sebut ayat kata Allah Subhanahu wa taala ayat kata Tuhan jadikan tu ada dengan tangan dia. Tulis Taurat dengan tangan dia. Sekadar tu sebut. Maka dia ada tegak kata apa hak Tuhan ayat tadi tu benar, tak jadi salah, tak jadi kufur, tak jadi sesat hak Tuhan ayat tadi tu.
Maka bukan makna kata Ibnu Taimiyah saja yang Allah yang sifat kepada Allah Subhanahu taala ada sifat tersebut tadi itu. Bahkan Tuhan sendiri yang sifat di dalam Al-Quranul Karim, dan Rasul bagi dia pun sifat di dalam hadis Nabi SAW. Dan dia kata bergerak berpindah daripada satu tempat pada satu tempat. Iaitu masalah apa ni? Iaitu masalah bergerak, harakah. Masalah harakah, dia kata. Soalah kata nak ke muka kata Ibnu Taimiyah ni isbatlah masalah kata Tuhan ni bergerak gi mari gi situ gi sini. Makna kata gitulah di atas pendapat dia nak ayat ni. Dak Ibnu Taimiyah tak ada isbat kata sifat harakah tu sebagai sifat Allah Taala dak. Tak ada isbat lagu tu. Mana hak ya kata? Dia kata dalam Majmu' al-Fatawa hak dia kata faman qala, siapa-siapa kata yanzilu, Tuhan tu turun, fayataharraku wa yantaqilu min makanin ila akhar, dia itu bergerak daripada tempat pada tempat, au yafrughu minhu liyashghala akhar, ataupun sunyi. Hak ia turun mari daripada arash, daripada atas kepada bawah, maka sunyilah arah daripada zat Allah Subhanahu wa taala, ataupun hilang. Fahadha kulluhu batilun qat'an. Semua ni hak kecek lagu ni batilun qat'an, yajibu ayatanazzaha Allah anhu. Ayatanazzaha Allah anhu. Mana kata wajib kita menyuci akan Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Tak, ia tak ada isbat kata wajib Tuhan tu bergerak, wajib. Tak ada ayat lagu tu. Jangan kita duk bubuh-bubuh lah benda-benda hak ia pesing ia tak ada kata tu. Jangan kita turut sampaikan nak cemarkan dia, sampaikan kita terlupa kata dia itu adalah orang yang duk khidmat juga pada agama kita. Jangan buat lagu tu. Nah, jangan kita buat lah lagu tu. Kita ni sama ada orang hak di Malaysia baik, di Thailand baik, baca katiklah buku-buku dia hak boleh baca buku tu. Jangan kita katuk cara mikir kita, katuk pandangan kita sehingga kita ni tak ada nak buka mata kita langsung. Tak kena lagu tu. Nah, yang kena soalan mari kata, adakah sesuai saya baca kitab Maqalat Sunniyah fi Kashfi Dalalat Ahmad Ibn Taimiyah dan Kashif As-Sarid bagi Said Fudah? Kita ingat satu perkataan bagi imam min a'immatil kita, a'immatil Islam, dia kata kalamul aqran yutwa wa la yurwa. Makna kata perkataan yang jadi gu ada nak tewah dengan kita tu hendaklah kita itu taruh perkataan tu. Tak usah kita waktu baik sangatlah perkataan semacam tu, dia kata. Maka Abdullah Harari dan Said Fudah ni bukan makna sekadar akran, bukan makna sekadar kata orang duk berlomba dalam masalah ilmu, bahkan seteru dia pula. Walaupun Abdullah Harari baru ni dia mati, Said Fudah ni dak ada lagi dia tulis. Tapi dalam ni hak saya pernah itilak, pernah balik tengok, dia tu banyak orang panggil kata tuduh. Kalau kecek hak benar tu boleh juga kita terima, tapi tuduh. Hingga dia itu ubah setengah-setengah daripada ibarat daripada kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang dia nakal mari, iaitu kitab apa Qarnus Tsamin tu, iaitu yang nakal mari kata Ibn Taimiyah ni kata jadi seteru dengan Sayyidina Ali. Imam Ibn Hajar sebut tak ada sebut lagu tu, tapi dia mai ubah ibarat sendiri. Rakyat kata dia tu seteru bagi Imam Ali, iaitu Sayyidina Ali lah radhiyallahu anhu. Maka kitab ni bagi orang yang sesuainya kita baca hak dia, kita baca hati hak orang lain. Iaitu kalau kita nak baca juga supaya kita nak tahu, kita baca hati kitab yang namanya jawab di atas Maqalat As-Sunniyah ni, iaitu Maqalat As-Sunniyah fi tabri'ati Syekhul Islam Ibn Taimiyah warad di muftarayat al-firqatil Habasyiyah.
bagi Syekh Abdul Rahman Dimashqi. Kita pergi tengok dalam tu kita boleh tahulah amanuh bagi Syekh Harari. Dan kitab Kashif As-Saghir ni bagi Said Fudah ni pun banyak iftirak di atas Imam Ibn Taymiyah. Iftirak ni mana banyak tuduh. Dia duk kira sendiri kama dia bubuh. Dia kira sendiri kama dia bubuh. Nampak tak? Supaya Mu'tazilah lah. Dia hukum imam kita kata orang-orang isbat sifat, kata puak ni puak mujassimah. Sebab dia itu lazim tarkib, lazim gapo ni. Tu dia. Maka Kashifus Saghir ni ada jugalah ulama kita telah jawab, namanya Fathul Aliyil Kabir fi raddi ala sahibil Kashifus Saghir bagi Ramadan Abdul Karim Misri, orang Mesir dia. Pergi baca dalam tu katik. Barulah kita tahu kata gapo? Kata dia tu amanuh ya setara mana. Jangan kita baca sutir kita orang nak kepada kebenaran ni. Kalau kita tak say kebenaran, nak ta'assub, ikut mung lah, tak ada masalah lah. Tapi kalau kita nak benar-benar, nak kepada benda hak molek, nak uji kita itu selamat dunia akhirat, kita baca katik hak orang lain, supaya kita tu boleh tahu kata gapo jadi gapo. Baik, itu soalan yang kena. Soalan yang ketujuh, dia kata gapo pula ni? Adakah Ibn Taymiyah kata Tuhan tu duduk di atas arah? Tu pula. Masalah jalasa ni, saya telah kecek gidah pada halakah kita difak terhadap Tok Guru ni Aziz tu, kerana ada setengah daripada budak tu mari duk naik pala, duk kerabat pala orang tua, tak kenal hak-hak ulama kita. Saya kata masalah lafaz jalasa ni ia waris sungguh daripada kitab-kitab ulama salah kita. Tetapi bukan tiap-tiap waris itu yang nak sabit. Sebab masalah kita nak pergi royak tentang hal Tuhan ni, hak utama sekali kita hendaklah ambil perkara yang sabit daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibn Taymiyah ni yang saya itilak mari ni, dia tak ada katalah kata Tuhan tu duduk di atas arah, tapi dia kata Tuhan itu tertinggi di atas arash yang sesuai dan layak sebagaimana dia itu kehendak. Lepas tu kata lagi, ada ruang lagi 4 jari di atas arah itu untuk mendudukkan Nabi SAW bersama dengannya. Mana kata, ia kata Tuhan tu duduk di atas arah. Dia kata Ibn Taymiyah kata, kemudian di atas arah tu luar lagi 4 jari untuk Tuhan awak naik Nabi kita alaihissalam pada hari kiamat esok dan duduk sekali dengan Tuhan. Mana kata kalau kita tengok lagu ni seolah kata tak kena lah, salah lah kecek lagu ni. Tapi didapati kata masalah iqa'at, duduknya Nabi SAW di atas arash pada hari akhirat esok tu kalau nak tengok hadis marfu' tu, hadis tak sabit sahbuk. Tapi kita turun pada hadis mauquf, didapati Mujahid telah tafsir dengan itu tafsir. Walaupun setengah-setengah daripada ulama itu menolakkan pendapat itu, ada juga ulama-ulama yang sokong akan pendapat itu. Bukanlah Ibn Taymiyah seorang sebut pendapat ni. Dia sekadar sebut kata ada orang tafsir lagu tu. Maka kita nak marah ni pasal dia lah. Kita pergi ambil selalulah. Dengan tak ada tengok dah hak lain tu. Dia royak kata ada orang tafsir lagu tu. Bukan dia seorang hak nakal mari. Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir dia pun royak pendapat ni. Imam Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdad pun royak ini pendapat. Dan lain-lain lagi daripada imam-imam A'immatus Sunniyin royak dalam kitab-kitab mereka. Kalaulah Ibn Taymiyah dia sekadar royakkan riwayat ni dalam kitab dia, lazim kita tuduh dia, maki dia, kufurkan dia. Pak kita nak buat lagu mana dalam At-Tabari, di dalam Tarikh Al-Baghdad. Perkara-perkara yang ada khilaf di kalangan ulama kita, kita sekadar royak lah kata ada orang sebut lagu tu. Takkan kita nak sebut orang kata ada orang sebut lagu tu nak jadi salah juga kita? Tak. Tak gitu kah?
Mana kata perkara-perkara ni benda yang boleh kita bincang kata. Tu benda-benda yang kita bincang. Walaupun dia tu tarjih kata maqamul mahmud iaitu syafaatul uzma. Iaitu Nabi itu boleh syafaat semua. Hatta Nabi Ibrahim pun dok ada bawah dera Nabi kita alaihi wasallam pada hari akhirat esok. Tak ada gapo. Tapi yang nak ayat kata ada orang sebut mari lagu tu. Nah, orang sebut mari lagu tu. Baik. Itu adalah soalan yang ketujuh. Bahasa tu panjanglah pada masalah ni. Siapa dia nak pergi tengok tu, pergi tengok. Asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda dalam tafsir Tabari didapatilah. Dalam suratul Al-Isra tu didapatilah bahasa panjang. Dan Imam Ibn Taymiyah pun kalau nak tengok hak dia sendirilah. Tak ada nak tengok orang lain, tengok hak dia sendiri. Di dalam Ar-Raddu 'alal Bakri. Ar-Raddu 'alal Bakri. Kita tengok dalam kitab tu lah. Tengok dalam kitab tu didapati. Dalam majmuk dia sendiri pun ada juga. Hingga Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala nakal juga dalam Fathul Bari. Daripada perkataan Imam Ibn Jauzi yang kata waqila innal maqamal mahmud ay iq'aduhu 'alal arsh. Mendudukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas arasy. Ni dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar pun sebut kata lagu ni, makna kata ulama-ulama Islam tu pakat sebut belaka. Bukan makna kata lazim jadi i'tiqad kata gitulah pegangnya dia. Dak. Bukan makna gitu dak lah. Kita kena jadi faham jadi molek, faham jadi jangok. Tu dia. Itu adalah panjang lebar lah. Kalau kita nak pergi tengok dalam kitab dia, iaitu dalam kitab Hafsah lagi, iaitu Darut Ta'arud pada juzuk yang kelima, muka 237 hingga 238, tabuk sebelah jilid tu. Kita tengok hak tu lah. Pada masalah hak ni, hak kita kecek ni, masalah apa? Masalah duduknya Nabi SAW di atas arasy ni. Lagu mana je kecek bincang lagu mana. Kalau kita nak pada kebenaran, kita tengok situlah. Jangan kita dengar tok babo sampai kita ni tak ada murajaah. Jangan. Sebab terkadang orang hak pakai ye agama tapi nak cari duit jalan tu. Nak cari duit jalan tu banyaklah. Kita pun tak ada nak tuduh ke siapa, tetapi suruh kita orang pendengar tu beringat sikit. Jangan kita duk lock sangat jadi ramai sangat orang semacam tu. Baik. Soalan yang ke-8, dia kata Ibnu Taymiyah itu mukhalafah ijmu'. Ijmu' ni makna kata sepakat sebulat suara ulama Islam selepas daripada mati wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas hukum hak mana-mana so. Makna kata ijmu' ni kalau kita pergi mukhalafah dengan dia, kebanyakan ulama kira kata orang tu orang keluar tu baik daripada jalan Islam. Itu makna asal pada ijmu'. Lepas tu dia kata ijmu' Ibnu Taymiyah ni mukhalafah ijmu'. Gapo masalah mukhalafah ijmu'? Iaitu dia kata Ibnu Taymiyah kata talak 3 jatuh 1. Makna kata kita tolak, makna kata aku tolakmu 3. Kita kecek dengan sepatah kata 3 gitu. Ibnu Taymiyah hukum kata jatuh so. Bukan jatuh 3. Betul tak? Dia kata hak ni pendapat ni Ibnu Taymiyah mukhalafah ijmu'. Adakah sungguh Ibnu Taymiyah tu mukhalafah ijmu' pada masalah ni? Kita tak ada payah masalah ni. Orang boleh baca syarat ni pasal ringan lah sikit. Tetapi orang tak boleh baca syarat tu, kita kena dengar lah orang pandai reti mengaji tu. Kita mari tengok Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia iaitu Syarah Sahih Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dia kata sesungguhnya telah jadi perselisihan di kalangan ulama bagi seorang yang kata anti talik thalathan. Mung ni aku talak 3. Soalan mari nah. Makna kata jadi perselisihan. Imam Nawawi kata tak ada kata masalah ijmu', tak. Masalah perselisihan. Maka orang mai royak kata Ibnu Taymiyah ni mukhalafah ijmu', bahaun. Nyata-nyata. Sebab Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala nakal mai kata khilaf.
Bukan masalah ijma'. Tetapi katanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan jumhur kebanyakan ulama daripada salah dan khalah ni jatuh 3. Kebanyakan. Bukan mana ijma'. Tok babo apa ni nak beza ijma' dengan kebanyakan ulama jumhur ni tak boleh nak buat beza. Saya berasa ya tahu tapi ya tak royak tu. Ni muskilah juga ni orang pesen ni. Pesen kata nak ranggah straight ni. Ni kecek pendapat yang ya pesen ni tak sepatutlah kita nak kecek. Janganlah kita kecek sampai kita ni tak hormat kepada pendengar. Tak boleh. Kita walaupun jadi tok babo secara mana kita kena hormat juga pada orang pendengar tu. Sebab mereka itu akan kelik bahas pula. Bukan mana kata kelik tidur. Ada orang cidik. Dan kalau hatta tubik dalam internet tubik gapo ni, ramai lagi lah orang pakat nak tengok tu. Baik. Yaqa' thalas. Yaqa' thalas. Makna kata jatuh 3. Wa qala Tawus ibnu Kaisan wa ba'du ahli zahir la yaqa' bidzalika illa wahidah. Tak jatuh melainkan sah. Faham mana Ibnu Taimiyah mukhalafah ijma'? Imam Nawawi tulis kitab ni belum pada Ibnu Taimiyah lagi. Kitab Sahih Muslim ni. Syarah dia ni. Dan nak kata ijma' lagu mana? Abdullah bin Abbas, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf kata tolak 3 persitu tu jatuh sah. Faham mana ijma'? Nak kata ijma' ummah lagu mana? Sahabat 3 orang mukhalafah. Masalah ni masalah khilaf di kalangan ulama, bukan masalah ijma'. Kalau demo kata ijma' juga, wari. Di mana royak kata masalah ni ijma'? Boleh jadi kalau tanya sakaf, boleh jadi dia boleh jawab sebab dia ada ilmu laduni, ilmu gapo, tanya dia. Apa tak apa, telefon ke gapo mudah lah ni. Nah, kita duk kok jalan tu tertanya sakaf. Ulama Azhar ni, dia ta'lim sama dengan dia sebab dia dakwa 20 ganda dengan Ibn Taimiyah. Hak sekarang lah ni nak cari seorang nak adu pun tak boleh dengan datuk tu. Tapi dia kata ya alim 20 ganda. Kita cari, kita tanya dia. Boleh barangkali ada ilmu ladun ni. Tapi tak ada masalahnya. Iaitu ada jadi masalahnya nakal oleh Imam Al-Alusi rahimahullahu taala dalam kitab Jalalul Ainain fi Muhakamati Ahmadain di antara Imam Ibn Taimiyah dengan Imam Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Haytami rahmatullahi alaihima dari dakwa daripada Abdul Al-Ghani An-Nablisi. Abdul Ghani An-Nablisi tu dia royak kata aku nampak, aku mimpi jumpa dengan Nabi, Nabi meroyak kata kalau kata tolak 3 maka jatuh 3, bukan jatuh so. Hadis tak ada mimpi. Imam Al-Alusi ni dia ni sangat marahlah dengan itu pendapat. Orang kita ni banyak ke nak cari makan lagu tu. Saya rasa, saya mimpi, saya jumpa, Allah Ta'ala royak di hati saya. Allahu Akbar. Tapi dah gapo kita dah ada sanak. Sanak tu, sanak ning, sanak tu. Apabila kita nak mari sungguh, bicara sungguh, aku jumpa dengan Nabi semalam. Tapi dah gapo kita ada sanak. Kita ada sanak, kita gitu, kita gini. Apabila masalah agama, hak sanak dah ada ni. Daripada Zubair bin Awam, daripada Abdurrahman bin Auf, daripada Abdullah bin Abbas. Tolak 3, jatuh sah. Dak Nabi royak malai ya. Kita mimpi Nabi royak jatuh 3. Tak dah gapo dah sana. Cuba kita kira ratik dengan otak kita ni orang ada jadi pengikut tu. Kita ni jangan duk lok sangat orang apa sini duk main ngajar kita ni. Dia duk lok sangatlah kita tu kena buka ratik cara memikir. Jangan duk rasa nak marah sangat. Tu kita royak tu tak ada nak ke mana-mana. So, nak royak we tahu, we nyata kata itu adalah pendusta bukan benar-benar. Itulah setengah daripada apa soalan yang dapat warid datang kepada saya, lapas soalan semua. Sekadar itulah hari ni, insya-Allah Subhanahu wa taala kita akan jumpa
pada hisah yang lain dengan madah yang lain dan masalah yang lain pula. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.